A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan di sisi sunnah juga pelaku bid'ah. Kita dah habis alhamdulillah melihat kepada usul-usul tata cara penerimaan ilmu dan pendalilan ahli sunnah. Kita kata dia ada 3 asas. Mana mereka pertama mengagungkan nas, kedua sifat mereka adalah memastikan kesahihan nas, dan ketiga mereka betul dalam memahami nas. Kerana memang macam dinyatakan oleh pengarang buku kita, dia kata banyak manusia ini tersalah dan tersilap, sama ada kerana punca tempat dia mencari ilmu itu salah, ataupun punca betul lah Quran dan Sunnah, tapi faham tak betul. Dengan sebab itu kita lihat dekat sini dia akan beri contoh kepada kita dan juga terang kepada kita apakah usul-usul dan asas-asas bagi orang yang melakukan bid'ah ni. Ayat ni bunyi macam tak sedap, tapi kalau dia kata dalam Islam, bila kita kata perkara tersebut sejak zaman para sahabat, zaman para tabi'in, lafaz ini digunakan. So penggunaan lafaz ini tidak salah untuk kita sebutkan bid'ah itu bid'ah, yang sunnah itu sunnah, kena nyatakan. Jika tidak, nanti yang bid'ah itu dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah. Yang sebab itu kita kena belajar, kena tahu bahawa lafaz ini tidak memberikan kesan apa-apa. Hanya jahiliah lah. Kita bincang oleh jahiliah kan. Nak ikut daripada segi sebutan, jahiliah itu buruk, tak elok kita lafazkan kepada siapa untuk mengatakan seorang tu awak ada pemikiran jahiliah, atau kita kata pada diri kita ada pemikiran jahiliah. Kita tak ada masalah untuk mengaku benda berkenaan, kerana Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat baginda sendiri, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Banding Abu Dzar dan kita jauh, tak selayak Abu Dzar kan. Abu Dzar Al-Ghifari lebih mulia daripada kita, dengan zuhudnya, dengan tawaduk dia, dengan keprihatinan dia untuk belajar dan sebagainya. Apatah lagi dia berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan bahkan dia lah orang yang bila dia masuk terima Islam tu, dia balik ke kampung dia pergi isytiharkan dia Muslim. Balik ke Mekah dia isytiharkan dia Muslim. Sampai pernah kena pukul dan sebagainya. Jadi Abu Dzar tidak sekali-kali akan kita boleh setara dengan Abu Dzar. Namun begitu, Abu Dzar Al-Ghifari pernah Nabi tegur dia bila dia bertelagah dengan Bilal bin Rabah, dan dia cakap satu lafaz yang actually macam biasa dalam mulut manusia terlepas. Itu dia kata wahai anak perempuan hitam pada Bilal. Lalu Bilal bin Rabah mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata pada dia, bila dia jatuh jumpa Rasulullah kata tak memadai engkau maki dia, engkau maki mak dia sekali. Tak cukup engkau maki dia, engkau maki mak dia sekali. Lepas tu Nabi kata innaka mru'un fika jahiliyah, engkau adalah orang yang dalam diri engkau ada jahiliyah. So as kita gunakan penggunaan jahiliyah itu, Pak Nabi lafaz pada sahabat baginda yang baik, yang bukannya sengaja buat jahat, tapi Nabi kata sifat jahiliyah tu ada. Apa tak lagi kita lagilah. Ni kalau dia kata lafaz jahiliyah tak elok, yang kita kata satu era sebelum daripada Islam dipanggil jahiliyah, tapi lepas orang tu Islam, sifat jahiliyah tu masih lagi dikenali. Macam tu juga bila kita kata lafaz bid'ah. Lafaz ini kita tak suka dengar. Banyak orang tak suka dengar bid'ah. Memang bid'ah pun kan, memang bid'ah pun memang diada-adakan pun dalam agama. Cuma masalah sekarang ni apakah nilai benda berkenaan? Adakah dia mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala? Adakah kita merasakan diri kita setara dengan para sahabat, yang kita kata para sahabat Nabi tak buat benda berkenaan, kita buat benda berkenaan? Adakah kita setara dengan mereka? Jadi konsep inilah kita kata lafaz pelaku bid'ah, ahli bid'ah atau pelaku bid'ah ni, kita kata sama ada dari segi akidah, ataupun ibadah, ataupun segi akhlak, atau segi muamalah sebagainya. Di mana konteks ini dia merangkumi 3 apa asas kita kata ittiba', lawi kita kata ittiba' Rasul, akidah, ibadah, akhlak. Lawan dia macam tu juga, orang untuk mengadakan satu benda yang baru Nabi tak pernah ajar.
Dia kata benda ni sunnah Nabi. Nabi tak pernah ajar pun benda berkenaan. Ada sahabat Nabi kata benda ni bagus, Allah Ta'ala suka. Sedangkan Nabi tak pernah kata Allah Ta'ala suka. So konsep inilah kita kena belajar, supaya kita jangan termasuk. Dan kita dah belajar itu asas apa kita ada. Sekarang kena jauhi sifat yang tak patut kita ada. Macam kita belajar jahiliah adalah sifat jahiliah yang tak boleh kita ada. Dan kemudian apakah sifat pemujaan Islam. Baik. Laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas syarak. Laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas syarak. Pelaku-pelaku bid'ah, orang mana buat bid'ah dengan kepelbagaian kumpulan mereka, macam-macam jenis kumpulan ada. Macam jenis kumpulan ada dikenali dengan sikap memandai-mandai di hadapan Allah dan Rasulnya. Kita dikenal satu benda je, sifat yang serupa. Mereka lebih bijak, terlebih pandai, atau tunjuk-tunjuk pandai di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini memang kita kata dalam Quran Karim, dalam surah Al-Hujurat, ayat yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan kamu mana-mandai di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Mana hukum tak ada, apa tak ada, kamu datang mana-mandai. Memang tak boleh. Memang itu adalah arahan yang jelas. Sebab kita kata kalau kita aplikasikan ini saja, dah madai untuk selesaikan masalah, untuk supaya orang manusia ni patuh dengan syarak dan mendapat hidayah Allah Ta'ala, selesai dah. Tapi oleh kerana apa? Kaedah orang yang silap faham ataupun salah berurusan dengan syarak tadi, dia rasa dia betul tapi dia salah. Ini kita kena tengok. Kerana itu sebab kita kata bid'ah ni sebenarnya lebih bahaya daripada kesyirikan. Bahkan mungkin benda tadi kita nampak, benda berkenaan bid'ah tadi, orang tukar bid'ah dan akidah dan sebagainya, dia tak merasakan diri dia salah. Dia rasa diri dia betul. Dia rasa diri dia adalah betul. Macam kumpulan Qadariyah yang percaya bahawa tak ada qadar, Allah tak menentukan apa, semua kita. Jabariyah, yang Mu'tazilah dan sebagainya. Memang kita kata ada kumpulan yang terkeluar Islam, ada kumpulan tak terkeluar Islam, berdasar pada extent kepemahaman yang dia ada tadi. Kalau sampai peringkat wahidatul wujud dan sebagainya, terkeluar Islam, ada terkeluar Islam, ada tak terkeluar Islam, ikut kadar masing-masing. Ada benda tu hanya sekadar takwilan lafaz, macam sebut berkenaan dengan tajuk Allah Ta'ala di atas arasy dan sebagainya. Jadi benda tersebut, lafaz itu, tahu tak? Yang ini maksud ini dia setengah lafaz. Dia tak kata ada Allah Ta'ala, Tuhan di sini Allah Ta'ala. Dia tak ada kata bukan Muhammad bukan pesuruh Allah Ta'ala, tak terkeluar daripada Islam dari segi asas itu. Tapi dia tersalah. Pentakwilan itu salah. Sepatutnya kita berserahkan makna dia, serahkan makna kepada Allah Ta'ala semata-mata, terpulang pada Allah Ta'ala untuk menginginkan apa pengertian dengan kalimah berkenaan. Sepatutnya itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun begitu, yang kat luar tadi, ada kumpulan yang kadang-kadang dia tersilap, tersalah, kadang-kadang dengan unintentionally. Kita terus serang tanpa niat, dia tersilap. Dia ada yang sengaja buat, pun ada juga. Macam anti hadis tu, itu kan unintentionally, itu intentionally, dengan sengaja, okay? Atau orang yang apa jemaah Quran ke dan sebagainya, Quran aja hadis tak nak, itu bukan unintentionally, intentionally. Kan macam mana dia beramal dengan Islam kalau dia kata separuh ambil separuh asas Islam tinggal. Mana Quran ambil, penjelasan Quran tak ada ambil. Macam mana nak sembahyang? Macam mana nak nikah? Macam mana nak bayar zakat? Tak ada Islam, tak wujud lah. Tak wujud Islam tu. Sudah datangkan dengan idea sendiri dan sebagainya. So kumpulan-kumpulan manusia ni, macam saya kata, ada terkeluar, ada tak terkeluar. Tapi asas pertama mereka ni, sikap pertama adalah memandai-mandai daripada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, serta tidak mengagungkan apa yang datang dalam kitab dan juga sunnah. Dia tak ada sifat menyerah. Kan, penyerahan yang total kepada nas-nas yang datang tidak ada. So dia boleh jadi macam, betul lah ayat ni, tapi saya percaya, tapi betul lah Rasulullah dah arahkan, tak boleh, tapi kan, Allah Ta'ala haramkan benda ni, saya tahu, tapi nampak tak? Dia tak ada total penyerahan. Nama Muslim, dia pakai nama Muslim. Sedangkan Muslim itu adalah orang yang berserah, tunduk, patuh. Tunduk, berserah, tunduk dan patuh. Mana diketahui seorang Muslim itu Muslim berdasar kepada ketundukan dia, kepatuhan dia, dan juga penyerahan dia kepada
apa? Arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi bila orang tu kata saya Muslim, tapi Allah Ta'ala firman, Nabi sabda dilawan, dia masalah lah. Itu kita tak asas pandai-pandai ataupun apa, tidak ada ketundukan kepada nas. Saya, yang pengarang buku bukan saya, saya akan nyatakan dalam bab ini beberapa usul am, usul-usul am bagi tata cara pelaku bid'ah dalam pengujahan. Bagi kita tengok benda serupa je, yang akan menjelaskan serba sedikit kesesatan dan penyelewengan mereka. Dan ia adalah nanti diterang terperinci. Ni secara umum. Usul pertama ni kita tengah nampak adalah menolak nas-nas yang sabit. Menolak nas-nas sabit yang bertentangan hawa nafsu mereka. Mereka ada keinginan, nas kata A, nafsu, nas kata kanan, nafsu dia nak kiri. Dan dia kata dia tolak nas tadi dan berani dalam menentang nas. Ini sifat pertama. Whatever kita nampak kan, kita baca qala Allah Ta'ala, dia tolak lagi. Itu sifat pertama. Okay? Kedua, mempermainkan usul-usul pengujahan syariah dan buruk-burukkannya. Permainkan. Nanti kita terang macam mana dimaksudkan memainkan. Mana apa, hilangkanlah, tambah makna, potong huruf, tukar pengertian dan sebagainya. Dan juga apa? Buruk-burukkan. Takkanlah macam ni je, takkanlah Allah Ta'ala, takkanlah sekian. Kalau kita ni semua anak Adam, kenapalah lelaki dan perempuan tak sama? Tapi bagilah public toilet, janganlah asingkan, campur lagi perempuan. Atau jangan buat pink coach je, blue coach je nak juga. Kan? Menteri Pembangunan Wanita ada, menteri lelaki ada. Buatlah menteri lelaki pula. Masalah betul. Kan? Bila kita kata nak logik, jangan cakap benda last sekali jadi bodohkan diri sendiri. Kepenyamaan hak dan sebagainya. Jadi kita kadang bila Allah Ta'ala dia kata apa? Walaysa dzakaru kal unsa, bukan lelaki itu seperti wanita. Bila Allah Ta'ala berikan lelaki kerja lain, jangan persoalkanlah. Dia kata istakanlah ni Tuhan tu macam-macam, okey. Jadi memburukkan. Yang ketiga, bila dah apa buat tolak ni tak serius sekali, dia buat pula dah tolak dan nas, tak ada benda lah. Terbalik-terbalikkan nas. Kemudian mereka-reka usul baru bagi pengujahan dan penerimaan ilmu. Mana ilmu dia ada tempat lain untuk cedok. Ilham, kasyaf, mimpi, kan? Apa ilmu ghaib, celik mata, apa lagi entah, terbuka hijab dan sebagainya. Teropong pakai buluh tak, actually benda ni tu maksudnya dalil penghujahan baru. Dalil penghujahan baru, reka-reka apa sumber-sumber baru selain daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas, masal mursalah, istihsan, istishab, saddu zara'i, qaulu sahabi, syarman qablana. Selain 10 tu dia tambah lain. Dan usul fiqh yang diterima pakai, yang dipercanggahkan itu saja. Mimpi tak masuk. Bapak saya mimpi semalam, bapak awak mimpi tak masuk, kan? Onyang saya, onyang awak tak masuk, kan? Mimpi tak masuk dalam syarak. Dan kalau kita kata mimpi untuk Rasul, ya, wahyu. Mimpi manusia lain selain Rasulullah SAW bukan wahyu. Kalau Nabi iakan, baru dikira sebagai betul. Kalau tidak, maka orang tu kena kata barangkali betul, barangkali salah. Dia tak boleh kata hati saya telah bersih. Tak ada mimpi daripada syaitan, tak ada mimpi daripada syaitan. Mana semuanya datang dari Allah Ta'ala. Sebab saya telah berzikir banyak sangat, kan? Ini perasan, ini panggil perasan tak? Overconfident. Yang sampai ke separuh tu yang kelakarnya mengaku dia punya korin telah masuk Islam. Ada? Mana Nabi masuk, saya pun masuk juga. La ilaha illallah syarikalah. Siapa dia? Para sahabat tak pernah mengaku benda berkenaan. Itu yang nikah apa tu Ustaz? Nikah batin. Dah semua wahyu. Suara macam mana Nabi SAW dinikahkan dengan Ummu Habibah tanpa Ummu Habibah lah. Ummu Habibah Nabi SAW dinikahkan dengan Ummu Habibah. Bukan Ummu Habibah, apa, Zainab binti Jahsh dinikahkan dengan wahyu. So jadi diorang pun nikah dengan wahyu. Awak jadi bini saya dengan wahyu. Ini lempang tak apa. Ini tak apa lempang. Ini tangkap lempang pang sikit. Kan? Ni kadang-kadang ya, ada manusia tu macam Osman kata,
Innallaha la yaza'u bil Quran ma la yaza'u bil sultan. Innallaha yaza'u bil sultan ma la yaza'u bil Quran. Allah Ta'ala menyekat dengan kekuasaan, dengan authority apa yang tak disekat dengan Quran. Orang buat jahat dekat kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, tak tangkap. Kau pergi dekat dengan dia, bukan Quran ramai. Ustaz hafiz Quran, baca Quran dekat orang jahat tadi. Tak payah. Oleh itu sebab kita kata ada dua kan. Ada dua. Ada Quran dan juga kekuasaan. Dua sekali. Bukan satu je. Ambil satu. Jadi masalah lah jadi masalah dia. Jadi orang macam tu, hukum saya kepada mereka adalah hukum Umar pada Subair. Hukuman pada Umar pada Subair. Ya kan kisah Subair. Okey. Okey. Dia kata apa? Tidak semestinya anda dapat menilai setiap kumpulan daripada kumpulan-kumpulan pelaku bid'ah mengikut pecahan usul ini. Mungkin anda tak dapat nilai. Ada kumpulan mungkin terkeluar daripada sistem yang kita letak ni. Kerana mereka berbeza dalam bid'ah mereka secara berlebihan atau berkurangan. Ada orang mungkin bid'ah dia bentuk yang simple, ada bentuk complicated. Ada berkaitan akidah, ada tak ada berkaitan akidah. Ada berkaitan dengan tajuk masalah apa? Masalah takwil Quran. Ada bukan tajuk takwil Al-Quran. Dia sibuk berkenaan dengan apa? Dengan pokok aje. Pokok ni datang kan macam dia adakan cerita tentang pokok. Pokok ni apa khasiat, pokok tu apa khasiat. Kan kai kokak apa khasiat. Kan? Kai kokak, tulang duyung, muntat ular. Jadi benda-benda macam tu kita kata benda-benda mungkin kadang orang tu pun dia kata dapat dengar daripada ustaz dia, bapa dia, guru dia. Tak tahu dia tak mana. Kadang-kadang nak kata refer pada Nabi, pada Nabi pun dia tak refer pada Nabi. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang mungkin kita akan jumpa orang tu tadi dia punya apa? Kaedah atau cara pemikiran dia mungkin tak masuk dalam tiga perkara yang tadi. Perlu dipastikan di sini dia kata bahawa saya tidak bercakap mengenai sejarah yang telah berlalu. Ini yang kita cakap ni bukan berkenaan golongan terdahulu. Kita bukan nak bincangkan tentang golongan sesat zaman dulu, Mu'tazilah ke apa, Jabariyah, Qadariyah, bukan. Kita bahkan kumpulan terdahulu dan tata cara mereka yang direka-reka mempunyai pelanjutan yang meluas pada zaman kita sekarang. Dan kumpulan yang dahulu sebenarnya apa pemikiran mereka, cara mereka bermuamalah dengan dalil, sampai sekarang ada pengikut dia. Sampai sekarang ada orang buat macam mana dia orang buat. Contoh macam bila ada orang kata Muhammad Rasulullah SAW penyair, sampai sekarang pun ada lagi bercakap. Tak ada lagi yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan sebagainya, masih lagi bercakap benda yang sama. Ada kata apa contoh macam berkenaan dengan pentadwilan Al-Quran kan, mana apa golongan dahulu sesat, zaman sekarang pun ada juga kan. Jadi sentiasa sebenarnya bukan kita bincangkan berkenaan dengan orang terdahulu, kita nak bincangkan dengan tata cara dia, kaedah dia, macam mana mereka faham, atau macam mana mereka selewengkan dalil, atau macam mana mereka tolak dalil, apa mereka buat sebenarnya. Dan di sini kita akan dapat lihat dengan jelas. Dia dimasukkan sebagai tata cara dan usul mereka. Malah penyelewengan dan kesesatan tersebut makin bertambah dengan bertambahnya kelalaian, mengikuti kejahilan dan berkurangnya para ulama. Itu tiga perkara kan. Mana kelalaian makin banyak, macam banyak hiburan zaman sekarang kan. Kan dulu kata tak apa, berhibur. Tapi sekarang extend masjid pun dia bagi tempat bergendang sebagainya. Kristian ada organ, India ada gendang dengan trompet dan sebagainya, kan serunai. Cina ada juga. Sekarang ni Melayu pun ada juga masuk dah. Habis. Cukup dah. Cukup sifat dah. Habis masjid menjadi tempat gendang. Kan? Dekat Setiawangsa dia kata apa frequent kerap. Sampai ke berterusan. Benda kena stop. Masjid bukan untuk bergendang. Dia bukan tak. Jadi konsep tadi, kadang-kadang orang zaman dulu pun tak buat. Orang dulu tak buat benda tu. Bahkan zaman dulu kalau kata nasyid kan, benda menasyid kan, nasyid setakat gendang biasa je, tuntang kan. Sekarang dengan gitar, dengan saksofon, dengan biola, semua ada orkestra terus lah kan. Lah lagu tu dulu apa, sekujur badan di kandung tanah, benda tak yang lagu dulu Rabbani tu kan, selamat tinggal kepada semua kan, yang meninggal lah, semua tak lampunkan dia, yang penyanyi lah yang buat lagu tu supaya semua dia taubat. Faham tak? Yang kendang apa benda gila apa kan. Ingat Allahnya, mana dia ingat Allah Ta'ala dan konsert
berhibur kan, mati dia menghisap dadah. Tak pelik, serius tak? Benda tadi kita tahu lama dah. Tak cakap ustaz cakap pun. Semua orang tahu benda ni. Tapi gatal, tahu gatal? Gatal miang dia panggil. Takkan tak faham lagi apa benda orang buat dengan lompat-lompat tu lelaki perempuan. Takkan duk diam goyang-goyang gitu. Tak syok. Kena arak sikit, kena dadah sikit. Tu kata haramkan, haramkan je lah. Bukan budaya kita pun. Nothing about that. Tak ada macam hilang. Malaysia telah menjadi negara yang jahat kerana mengharamkan konsert. Iya ke? Jadi jahat ke kita? Mana anak orang muda kita lepas tu akan tunjuk perasaan. Tak undi kerajaan tu Allah alam lah. Tapi kita kata secara asasnya takut dah pasal. Nakkan undi orang muda tu takkan pergi K-pop pun. Kan? Benda tu bukan alasan. Kan kita bukan alasan untuk menjadikan mereka terus lalai untuk kita dapat kuasai mereka. Takkan nak buat macam US. US buat macam tu. Sport dengan entertainment. Seorang muda dia tak nampak benda lain. Dunia dia sport, entertainment. Sport, entertainment. Tak ada dunia lain. Tak ada berkenaan takut Tuhan. Tak ada. Tak ada benda. Jadi sekarang takkan kita nak anak muda kita macam tu juga. Dah mati beberapa orang now. Ni serius ni. Bukan kat sini je. Kalau itu tu maksudnya setiap konsert macam tu. Polis tak boleh pantau. Polis mengaku tak boleh pantau. Kan dengan puluhan ribu, 80 ribu. Dia tiket paling murah 200.5. The cheapest tiket 200.5. 80 ribu orang. Polis nak jaga macam mana? Jadi kadang-kadang tak logik lah. Jadi kata kadang-kadang itu dekat sini, kullukum ra'in. Semua kamu adalah pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu akan ditanya berkenaan dengan gembalaannya. Siapa pegang kuasa? Jawab. Kita kata ustaz tak ni kan, ustaz bawa kayu pukul orang kan, marah. Kan? Ustaz tunjuk perasaan, lepas tu nanti kata ustaz ni tak apalah, tak demokratik lah, buat laporan polis sudahlah. Sekarang dah mati dah. Tak nak buat apa? Berjaya. Kita telah berjaya mengawal 6 orang je mati, bukan 20 orang. Macam tu. Tak logik betul. Sekarang sesat tu melampau. Orang dahulu pun isap dadah juga, benda berkhayal-khayal tapi tak mati. Benda zaman kita ni khayal sama mati. Tahu tak? Orang zaman dulu candu dan sebagainya ada. Dia tak ada mati macam ni. Kan zaman dulu ganja dan sebagainya kan. Memang benda tu ada. Daun ketum contohnya. Tak ada mati daun ketum. Yang ini gila ni. Tu kita contoh macam apa pelancong asing datang. Kita restrict mereka dengan aturan budaya kita. Pakai apa nak, bawa apa nak dan sebagainya. So last sekali disebar pada anak muda kita. Alhamdulillah, sikit je kena. Ni kadang benda macam ni kita kata asas pertama. Bagi siapa-siapa jadi pemimpin, dia mesti jadi macam bapa. Seorang bapa yang bijak, dia tak kata pada anak dia, ini haram nak. Lepas tu letak dalam rumah. Anak jangan langgar pelacur, haram. Lepas tu letak, dia sewakan rumah tu, dia pilih satu bilik rumah dia, sewa pada pelacur. Mesti tak logik. Diharamkan anak dia, jangan minum arak. Lepas tu letak arak dekat tepi, kodil FNN dekat dapur. Minum arak, haram. Tak logik lah. Kan even kita kata kalau kita orang tu letakkan racun dekat tepi gelas dan sebagainya, tak simpan dengan kunci, kan, tak berkunci, kita kata ish tak pandai. Tapi kita jadi macam mana kita jadi bapa dalam satu negara, kita tak fikirkan benda macam tu. Salah lah. Kadang-kadang benda extend pasal apa tau? Hanya kita kata bid'ah juga. Pasal dalam Islam kita tak tinggalkan aspek berkenaan perkara ni. Sebab kenapa Islam kata jaga mata, tutup aurat, sebab nak jaga keseluruhan. So, jangan sampai cara pemikiran orang balik atau jatuh kepada jalan yang salah. Sekat benda-benda berkenaan dengan benda-benda yang bersifat lucah dan sebagainya, sekat. Yang kata uji iman. Kita nak uji iman. Saya uji iman. Maksud orang bapa yang bijak tak ada biar buka pada anak dia. Anak ni channel porno jangan buka ya. Tak ada pelanggan pun. Tak, itu kata bapa yang bijak. Kalau bapa yang tak bijak, dia akan macam tu. Dia kata anak dia haram, dia letak dalam rumah. Tak boleh lah. Dia pergi kerja nanti anak pegang. Nak cakap salah kata apa? Haram pada anak lah, bapa halal. Bapa halal, haram pada anak. Itu satu benda. Orang ini saya ingat dulu. Anak saudara saya dekat Yaman kan. Budak kat Yaman pun adalah juga yang nakal beli ambil sewa cerita Hindustan lah benda sebagainya. Sekali bila budak-budak ni nak tengok cerita Hindustan kan, Long pergi dia halau budak ni lah. Kata tak boleh budak tak tengok. Lepas tu anak saya kata apa?
Oh, orang apa budak kecil tak boleh buat maksiat, orang besar boleh buat maksiat dia. Tapi orang nak marah dia tak boleh pasal saya pak saudara. Dia segan dengan saya. Dia semua senyap. Jadi betul tak soalan pertama? Oh, orang besar tak apa buat maksiat, budak kecil tak boleh. Tak betul, sama lah tak bolehnya. Kan? Maksiat itu tak boleh, tak kira kecil atau besar. Betul bukan maksud dia kata dah besar tak apa, kecil tak boleh. Sama je. Kan haram tu haram. Sebab kenapa kena jaga. Kan mana itu sebab kita kata benda macam ni. Kita kena extend itu lah pemikiran. Agama tu duduk mana? Dekat masjid saja ke? Kalau tak agama hanya di masjid, bid'ah lah. Ni bid'ah lah dia. Itu apa tak bid'ahnya? Jangan kata macam, sekularisme ni tak salah. Memang salah lah. Kan mengasingkan antara agama dan juga dunia, salah. Kerana Islam ni mentadbir. Islam bukan diletakkan ke tepi. Hanya dipakai ketika mati, lahir anak, nak kahwin. Apa lagi? Kahwin. Ada hantu. Ada hantu, panggil ustaz. Ustaz, ada hantu. Kan? Ustaz, ada mati. Ustaz. Anak lahir. Ustaz. Kan? Faham tak? Nak kahwin. Bukan itu je Islam ni. Perniagaan, halal ke haram, Islam masuk campur. Kamu amal transaksi keuangan, Islam masuk campur. Pentadbiran kekeluargaan, Islam masuk campur. Bukannya benda ni benda mudah. Konsep sekarang ni tu dia bila ada orang fikir bid'ah tu hanya kepada orang yang sekian-sekian. Tak, sekularisme tak ada bid'ah. Pasal dia adalah akidah, kepercayaan bahawa agama suku, dunia suku. Ini tak boleh. Sebab kita ustaz kita kadang-kadang sibuk berkenaan, ini bid'ah. Bid'ah yang itu dari segi amali, physically kita nampak. Bid'ah berkenaan dengan prinsip, kena ada juga. Dan prinsip kita Islam tu dipatuhi. Allah Ta'ala ditaati pada semua tempat. Bukan bulan Ramadan saja. Kan? Pakai tudung semua diisytiharkan kena pakai tudung, bersopan pada bulan Ramadan. Habis bulan lain Allah Ta'ala tak ada. Bulan Ramadan Allah Ta'ala ada. Keluar arahan supaya pakai baju tudung elok-elok. Ini jabatan bagi arahan, semua kena pakai tudung elok pada bulan Ramadan. Siapa pakai skirt pendek, labuhkan skirt anda pada bulan Ramadan saja. Bulan luar Ramadan, tak boleh. Sama je haram dia. Kan? Mana orang tak berpuasa dengan orang tak semayang, sama je. Bahkan lagi teruk tak semayang. Puasa boleh ganti hari lain, semayang nak ganti macam mana? Tinggal dengan sengaja kan. Kita kata, mana secara asasnya tak ada penguasaan dan tak jadi, semayang terpulang masing-masing. Puasa tangkap. Puasa tangkap kan? Tak semayang? Tangkap tengok. Ramai orang kena ni kan, kita kata. Itu lebih ikut dah. Ustaz sekarang tak ada lah. Tahulah. Ikut. Tak ramai ikut orang Islam datang dah. Mana tahu? Makin ramai. Ini kita kata asas, faham? Bahkan zaman kita sekarang ni extend. Zaman dulu tak kenal Islam. Zaman Rasulullah SAW dulu tak ada disebut Muslim tak semayang. Zaman kita ada Muslim tak semayang, Muslim tapi tak semayang. Muslim tak semayang. Kan? Tak beramal dengan Islam sikit pun. Hanya syahadah je dia buat. Maka separuh tu berniaga dengan arak. Muslim, still Muslim. Nama dengan nama Syed ke apa sekalipun, Muslim. Bahkan keturunan Nabi lagi. Tak pernah terlintas. Kalau dia kata zaman dahulu, para sahabat tak faham ada wujud makhluk macam tu. Zaman kita boleh wujud makhluk yang buat maksiat, total maksiat, tapi dalam masa sama, I'm a Muslim. Dia tak faham macam tu. Sebab saya pernah cerita berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Kan bila dia lepas dia apa, kan dia cerita macam cara dia masuk Islam kan. Daripada Parsi dibawa ke Syam, daripada Syam ke sini ke Mosul, daripada Mosul 3-4 kali pindah. Dan dia kata bila diceritakan berkenaan dengan rahib-rahib yang dia ikut selama dia belajar agama Kristian dan beramal, dia kata, aku tak pernah lihat orang tak semayang 5 waktu baik macam tu. Maksudnya the idea of orang tak semayang baik, dia tak faham. Faham tak? Memang kita tak ada orang semayang tak semayang, tak apa baik tapi tak semayang. Banyak hati itu milik Allah Ta'ala, bukan milik awak semua. Saya tak patuh perintah Ta'ala, itu antara saya dengan Allah, bukan antara saya dengan awak. Iyalah,
Itu kalau dia kata dengan orang perseorangan, dengan kerajaan tak boleh. Itu sebab kenapa yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila orang tak bayar zakat, dia perang orang berkenaan. Kerana apa? Itu adalah kerosakan daripada bid'ah. Kan, bersolat, zakat tak nak bayar. Bid'ah lah tu. Apa bid'ah lagi? Bukan bid'ah. Ambil Islam separuh, tinggal separuh. Half Islam you are doing, half Islam tinggalkan. Diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. So jadi, the understanding berkenaan dengan bid'ah itu, sebenarnya dia, kalau zaman kita sekarang ni, mungkin lebih bertambah. Pasal apa? Dia lebih dahsyat. Bertambahnya kelalaian, bertambahnya mengikuti kejahilan. Memang kita kejahilan banyak, kan? Memang kita kata tempat nak belajar banyak sekarang ni, alhamdulillah. Kan, nak belajar style apa? YouTube. Kan, ustaz bercakap je kita dengar. Kan, telefon, ustaz kat televisyen, kita telefon ustaz. Kan? Kemudian tanyalah ustaz ke, semua ada. Yang mufti ada pun telefon. Zaman dahulu kalau ikutkan, katakanlah apa, kerajaan istana tu duduk dekat pinggir Sungai Melaka. Orang tu duduk dalam hutan tu, nak pergi ke bandar nak tanya soalan pada ulama tu, mungkin jalan seminggu 2 minggu. Ini halal ke haram? Tak tahu, kita pergi. Satu ni bukit terus bukit. 2 pekan, mana 2 minggu lah. Sampai-sampai tanya, halal haram tu? Haram. Balik kampung dia. Haram. 2 minggu. Balik-balik, kenapa haram? Nanti pergi pula. Payah lah nak belajar. Faham tak? Cara hidup berlainan sebagainya. So, yang kita payah. Zaman kita mudah gila. Nombor telefon, orang tak ada internet, tak mufti. Tak nak mufti Malaysia. Mufti daripada luar negara pun kita bertanya. Mufti Meng. Kan nak payah nak ajar dengan orang Malaysia ni kan. English educated ni, kalau nak ajar dia pakai mufti Malaysia, tak nak pakai. Panggil mufti daripada luar pula, yang cakap Inggeris, supaya boleh dengar, boleh faham juga. Payah sungguh. Pun tak degil, tak juga. Dia kan datang haid. Tahu haid? Bila mufti Meng datang, ramai-ramai datang. Lepas tu balik, tak belajar. Faham tak? Kadang-kadang kita tak senonoh pun ada juga. Nak cakap sikit lah. Kadang-kadang nak cakap, bukan marah, beritahu. Tak, pasal benda tu orang-orang ni kita bawa untuk sedarkan saja. Dan dia tak datang boleh bawa mengajar 1 hari, 2 hari, 3 hari dia mengajar tadi. Cukup Islam komplit semua sekali. Tak adanya. Kan? Bahkan para sahabat Nabi SAW, kan Nabi utuskan kadang bertahun-tahun duduk. Setahun, 2 tahun duduk dekat dengan orang-orang yang diajarkan. Lepas tu bawa balik. Ini Nabi hantar lagi yang lain. Macam tu cara dia. Atau yang datang Rasulullah duduk seminggu. Ini tak ada seminggu pun. 3-4 hari tu pun apa? Satu session sejam, 2 jam kan. Itu je. Lepas balik mufti Meng, I feel so blessed kan. I'm a believer kan. Kelakar lah awak punya juga. Nak gelak pun ada, tapi tak cakap nanti kan orang tak faham. Tapi dia cakap juga lah. Pasal cakap bagi mufti Malaysia, orang tak nak. Kan? Bagi mufti Malaysia tak nak. Bagi ustaz belajar daripada tanah Arab lama gila pun tak nak. Ustaz balik 5 tahun, 4 tahun punya tak mau. Nah, datang 10 tahun pun tak mau juga. Dia pakai Ustaz Syahri Yusof je. Ustaz tak belajar dia. Yang tak belajar dia ikut. Tak belajar tu pandai, hebat. Kan? Ini bukan ilmu laduni. Kan tak belajar langsung. Kan tapi bagus, dia tahu macam-macam. Yang itu pula dia ikutnya. Pelik juga. Yang ikut kapten kapal terbang pun ada juga. Itu masalah. Kan kita tu pelik manusia ni. Kita mana Islam tu ada sumber, ada asas. Bukan main suka hati je. Tapi lah kita kata datang, kita bawa mufti Malaysia tak nak dengar, bawa mufti luar negara. Kan? Mufti luar negara tak bawa Imam Masjid Al-Haram cakap pun. Macam tu dah juga perangai. Kau faham tak? Dimudahkan cara belajar, tapi jahil masih jahil. Tak saya tengok antara jahil tak jahilnya. Tiap kali musim Ramadan, soalan pertama sama serupa je. Nak kata ada orang bawa musim Islam, tak juga. Bawa Islam ke? Tak, lama dah. Pernah tanya tak soalan tu? Pernah. Dia bertanya lagi. Kok ada jawapan baru? Kok ada jawapan baru? Ustaz dulu kata tak boleh. Macam kes apa? Menggabungkan di antara puasa wajib qada dengan puasa sunat. Masih lagi benda tu tak habis. Tak habis. Setiap kali Ramadan keluar lagi. Tak faham betul kenapa. Belajar dah. Ustaz Kariman datang mengajar, saya datang mengajar. Ada ulama kata boleh. Soalan, adakah anda ikut kerana dalil atau anda ikut kerana apa? Kerana itu seronok. Kan, happy go lucky.
Tak. Pasal kalau anda kata macam tu, kalau kata boleh dapat 2 pahala, tak usah solat subuh pagi. Solat subuh ketika waktu duha, dapat 2 pahala. Pahala qada subuh, pahala solat duha. Mana? Okey. Acik tak? Tapi dosa subuh, tinggalkan subuh dapat juga. Tak, bukan saja lewat ini tak terbangun. Jadi maksud dia kalau orang tu qada subuh, dia subuh tak bangun kan? Dia qada subuh time pukul 9 tu 2 pahala. Jadi kita galakkan. Tak apa, tuan-tuan, ustaz saya bangun lewat. Awak ada 2 pahala. Pahala duha, pahala qada subuh. Aci. Mana boleh macam tu? Kan? Orang sewing pun cakap tak betul. Kita ada hutang dengan kita nak apa? Kita bersedekah dengan zakat. Tak ada campur. Tak ada campur. Zakat, sedekah mana? 2 in 1. Kecuali kalau wanita je dapat benda tu. Itu orang wanita ni kalau dia bagi apa? Dia bagi untuk orang yang dia tak tanggung siapa. Dia bagi siapa saja daripada kawan keluarga dia, suami dia, anak dia. Anak dia kena layak lah. Kalau anak dia ada simpanan bank simpanan nasional RM50,000, lepas tu bagi juga zakat, tak pandai lah tu nama dia. Kan? Dia ada juga. Jadi tak nak keluarga, harta keluar daripada keluarga. Tak senonoh juga. Okey. Tapi maksud dia kalau dia kata memang suami dia miskin, anak dia tak berkemampuan, dia keluarkan duit berkenaan, dia bagi, dia dapat 2 pahala. Wanita lah, laki tak ada. Laki zakat, sedekah. Infak, dia tak ada 2 dan 1. Bahkan bila kita kata pemberian kepada akribah tadi, memang dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Itu yang dapat. Untuk wanita boleh, untuk lelaki payah sikit. Kecuali dia bagi pada apa? Ulul arham. Orang yang ada hubungan keluarga. Contoh macam bukan waris dia. Contoh macam bapak saudara belah mak. Dan okey, tak apa. Bapak saudara belah mak yang jadi asnaf zakat, maka orang sebut dia dapat 2 pahala. Ataupun jiran dia ke, dapat pahala silaturahim, pahala apa ikram, apa memuliakan jiran. Pahala berkenaan. Tapi dari segi yang dari pahala tadi, benda tadi tergabung, bukan sebab benda tu wajib dan sunat. Faham tak? Sebab benda tu orang tu siapa kita bagi. Siapa yang kita bagi. Bukan maksud dia dalam tu 2 in 1. Air sedekah, air nak 2 kali. Dan juga apa? Berkurangnya para ulama. Para ulama banyak mati. Yang makin mati. Zaman kita sekarang banyak cakap je. Jadi tu saya sendiri pun saya nukilkan je. Bukan saya karang buku ni. Saya terjemahkan saja. Bukan yang kata soal diterjemah. Terjemah je. Ilmu kan ilmu saya. So, saya bagi tahu pada tuan-tuan sekalian apa yang pengarang buku tu cakap. Nak suruh tuan-tuan baca sendiri bahasa Arab tak boleh. So jadi saya terjemahkan. Jadi maksud dia saya nukilkan saja kepada tuan-tuan sekalian apa yang para ulama cakap. Itu ilmu yang ada pada ustaz-ustaz Malaysia sebenarnya. Itu ilmu sendiri tidak. Kan? Ilmu sungguh-sungguh kan. Lepas kita belajar sangat 4 tahun mana dan tak sempat. Tak sempat. Okey. Dahulu dia kata, Mujahid berkata, mereka bermula sebagai Murji'ah. Bermula kumpulan-kumpulan yang sesat ni, okey, bermula sebagai Murji'ah. Murji'ah ni golongan yang iman ada, amal tak ada, okey, tak ada masalah. Janji iman ada. Okay, once kita kata macam orang tu telah melafazkan syahadah, kan ada hadis Nabi menyatakan bahawa orang tu nanti kalau anda kata di hari akhirat, orang yang lafazkan la ilaha illallah akan dikeluarkan daripada neraka. Tapi dia lupa baca. Orang munafik pun lafazkan juga tapi tak keluar. Jadi jangan baca salah. Bila kita baca betul, kita tahu bahawa sebenarnya yang keluar tadi, yang la ilaha illallah sekalipun, pernah lafazkan la ilaha illallah, ada buat kebaikan dan sebagainya, hanya keluar dengan rahmat Allah. Hatta ketika syafaat Nabi pun, Nabi disuruh masuk ke dalam neraka, bawa keluar orang yang dalam hati dia ada iman. Nabi akan nampak kalau Allah Ta'ala bagi, lihat. Bukan Nabi akan nampak kalau Nabi nak nampak. Manakala dia kata nak timbulkan adanya iman kelihatan tadi, siapa yang jadikan dia kelihatan? Allah. Untuk terkeluar orang berkenaan daripada neraka dengan syafaat para anbiya, atau syafaat orang beriman, atau syafaat para malaikat yang kita baca orang ni, ia berdasar kepada apa? Ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perasan lah. Yang sebab itu kita kata jangan kita perasan kalau macam tolong melafazkan kita kelepas. Dan sini just believing tak cukup. Kita nak bincangkan, kita kata kalau setakat percaya Allah Ta'ala Tuhan, yakin Allah Ta'ala itu Tuhan, yakin Allah Ta'ala ciptakan diri kita, berikan kita macam-macam, yakin Allah Ta'ala boleh berikan kita kelebihan dan juga
keselamatan, Iblis pun percaya. Iblis percaya Allah Ta'ala Tuhan. Iblis percaya Allah Ta'ala cipta dia. Iblis percaya bahawa Allah Ta'ala boleh panjangkan umur dia. Iblis percaya bahawa kiamat itu ada. Kiamat itu ada, Iblis percaya. Tapi Allah Ta'ala tetap panggil dia sebagai kafir. So meaning that iman tanpa amal tak guna. Kalau nak terkeluar, hanya terkeluar dengan pilihan Allah Ta'ala, if you are chosen. Dengan sebab itu para sahabat Nabi SAW bila nak mati menangis. Menangis, takut. Jadi kita baca dalam Musnad Ahmad itu kan, seorang sahabat Nabi SAW, bila dia nak mati, dia menangis. Kan bila datang ke apa-apa sahabat yang lain datang jumpa pada dia, bukankah Nabi kata pada engkau, pegang benda sekian sampai kau jumpa aku. Ada sahabat Nabi kata bagi pegang tongkat, pegang tongkat ni sampai kau jumpa aku. Yang sahabat tu buat wasiat supaya ditanam dia dengan barang-barang berkenaan sampai jumpa Rasulullah nanti. Tapi bila dia menangis, nak mati menangis, dia kata betul korang cakap tu. Tapi Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala menggenggam dengan kanan satu genggaman daripada makhluk anak Adam ni, kemudian satu genggaman dengan kirinya. Kemudian dia kata ini untuk ini untuk ini. Hadza li hadza wa hadza li hadza. Ini untuk syurga, ini untuk neraka. Aku tak kisah. Dia kata apa? Aku tak tahu aku dalam genggaman mana satu. Aku tak tahu aku dalam genggaman mana satu. Nangis, ketakutan. Kita ni overconfident. Pernah cium ustaz ni punya tangan, pernah cium wali punya tangan, pernah berzikir banyak sekian-sekian, insya-Allah lepas. Seriously, overconfident. Saya lupa berkenaan dengan apa? Keluar syurga, masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah Ta'ala tadi berlaku bukan dengan anda sombong, dengan amal yang anda buat. Dah buat dah sekian, takkan tak lepas lagi. Tak ada, kita boleh bagi dengan Allah Ta'ala. Kita nak bagi, tak boleh kata macam mesti lepas, tak. Itu sebab kenapa kita kata tajuk ni, seorang manusia tu kena faham. Ni Murji'ah, kumpulan yang dia kata ada iman cukup, amal tak ada tak apa. Kan, betul kita kata, contoh macam kisah lelaki yang bakar diri dia, minta anak dia bakar diri dia lepas mati kan. Memang kita kata iman dia ada, amal tak ada. Amal tu kalau tak nak suruh, dia pandai-pandai buat. Itu dengan ihsan Allah. Kalau tidak nanti kan semua orang yang Hindu bakar mayat akan lepas semua sekali ke? Tak. Lepas atau tidak tu dengan izin Allah Ta'ala, dengan sincerity dia, takut Allah Ta'ala banyak mana. Bukan dengan copycat. Orang tu lepas, aku pun lepas jugalah. Tak. Dengan sebab itu kita kata Murji'ah ni satu fahaman. Daripada Murji'ah, kemudian mereka jadi Qadariyah. Qadariyah ni kumpulan yang kata tak ada qadar. Kita menentukan segala-galanya. Kemudian mereka bertukar menjadi Majusi. Last sekali jadi Majusi. Ini dia kata yang berlaku. Ini dikatakan oleh Mujahid. Ini dikatakan oleh Mujahid bin Jabr. Berkata Ibn Taymiyah, okay? Bid'ah pada awalnya adalah sejengkal. Kemudian bila ia menjadi ramai dari segi pengikut, sehingga ia menjadi berhasasta, berbatu-batu dan berfarsah-farsah. Okay? Satu farsah 3 batu. Mana berfarsah-farsah. Mana bayangkan, mana asal benda tu sikit je. Itu tak kata benda-benda kadang-kadang benda tu kecil. Nampak macam kalau baik, dia wording, kalau baik apa salahnya. Farsah ni dia batu juga, tapi 3 batu 3 batu. 1 batu 3 farsah. 3 batu 1 farsah. Kan dalam hadis Bukhari, dalam riwayat Bukhari berkenaan dengan tajuk apa Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mereka dahulu qasar solat dan berbuka puasa pada 4 barik. Itu 16 farsah, itu 48 batu. 16 farsah. 1 farsah 3 batu. 3 kali. Ya? Dalam Bukhari. Ya, measurement. Itu paling sahih. Itu sebab kenapa kalau dia kata orang tak ada measurement, just go with the flow, orang tu ada masalah. Zaman kita sekarang banyak ustaz-ustaz go with the flow. Tahu? Fikir apa awak rasa. Gila apa? Kan? Pergi jalan mana? Jalan pergi Coket. Anak musafir ni duduk mana? Tamatun. Logiklah sikit, kan? Tapi kepayahan bukan masalah. Dia jarak. Kalau dia kata para sahabat ada jaga jarak, dan anda kena jaga jarak jugalah. Memang Nabi SAW sendiri sebut musafir sehari semalam. Musafir 3 hari 3 malam. Musafir.
Tapi masalah sekarang ni, sehari semalam tadi, kita ada masalah, dari segi masalah binatang kita naik itu apa? Unta ke kuda? Kalau dengan kuda, then dia akan jauh lagi. Unta dia slow sikit. So jadi dalam sehari semalam perjalanan unta, sehari semalam perjalanan kuda, mesti kuda lagi jauh. Secondly, tua ke muda? Binatang naik tu. Kalau kuda tua, lembab juga. Kalau kuda muda, lain sikit. Kemudian, barang banyak ke tidak? Itu kenapa sebab kes dia. Musafir sehari semalam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam tadi, yang zaman Nabi dikatakan musafir, dengan tempoh perjalanan, dengan tempoh masa perjalanan, bukan dengan jarak, dengan masa, dapat dinilai. Tapi bila sampai dengan kita, dia ada masalah. Sebab apa? Sehari semalam kita tak sama dengan sehari semalam SAW. Sama kita, bahkan actually tak dapat ditentukan. Adapun para sahabat Nabi SAW, bila mereka beramal, kita kena tengok dia orang. Takkan ada orang beramal mandai-mandai pula. Itu kan kena ada pelik bila saya tengok ada orang, sahabat Nabi tak pernah kata berkenaan dengan Allah Ta'ala, berada di mana-mana, dan kita ikut. Bila para sahabat Nabi SAW beramal dengan limitation berkenaan tajuk tadi, kenapa tak ikut? Kenapa tak tengok sahabat Nabi? Tapi ustaz saya kata. Di depan. Terima saya ni 3 batu itu pasal 3 batu. Ya. Sembilan. Kita mahal batu. Ya. Okey, nak. Tak, ilmu kan dia tak? Lah, tak keluar pula. Mungkin buat sekali lagi. Kejap, sabar. Ini banyak nanti fatwa bawah. Fatwa ni fatwa atas. Okey. Sahih Bukhari dia tak. Dia kata itu masalah pula satu benda perkara. Bila orang kita pula, ini dalam Bukhari tapi dekat awal bab, dia bukan dalam ada sanad. Ini masalah. Pergi nak tengok sanad, buka letak dia ta'liq pula. Yang mana dibuka yang di karang Ibn Hajar Asqalani macam dicantumkan balik apa-apa berkenaan dengan asar ataupun apa-apa yang Imam Bukhari letakkan bentuk macam ni. Dia kata apa? Bab fi kam, pada jarak berapakah yaksurus salata, dipendekkan salat. Okey. Pada jarak berapakah dipendekkan salat. Wa samman nabiyyu sallallahu yauman wa lailah safara, dan telah menamakan Nabi SAW perjalanan sehari semalam tempoh dia sebagai musafir. Wa kana, dan dahulunya Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum yaksurani, mereka memendekkan solat. Wa yuftirani, dan mereka berdua berbuka puasa. Fi arba'ati burud, pada 4 barit. Wahya, dan 4 barit itu adalah 16 farsakhan, dan 1 farsakh berkenaan dengan 3 batu kali lah. Sittata, 16 farsakh kali 3. Tak, 48. 1 farsakh 3 batu. Memang banyak orang kata tak ada ni. Sekarang biar betul sikit lah. Kita kata pada jarak tadi kena ada. Kalau tidak nanti kan, kalau tidak nanti kan, semua macam kes tempoh. Ingat tempoh, berapa lamakah orang tu pergi satu tempat untuk dia boleh dia jamak dan qasar, kan? Macam mana kan dikira dia sebagai mukim. Kes yang 3 hari kan. Okey, orang kata mana ada berapa lama selagi tak selesai kerja. So dia posting 2 tahun jadi duta dekat luar negara. Sepanjang tu tuan semain Jumaat, tuan sekiannya tu. Tak boleh, kenalah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kena. 2 minggu dia diam. 2 minggu apa dia tempoh panjang selama-lamanya lah, kan? Jadi orang tu posting ke Sabah sebagai guru di sana. Takkan tinggal solat jemaah pula. Kepala sahabat Nabi SAW, Nabi hantar sampai ke Yaman dan sebagainya mengajar. Dia tak ada kos jamak, kos solat. Dan macam mana orang nak belajar dengan dia?
Korang belajar sembahyang penuh ya, aku jamak qasar. Kau biar benar. Ibnu Umar buat 6 bulan. Ibnu Umar tak masuk bandar. Dalam peperangan tu dia tak dapat masuk bandar. Destinasi tak sampai. Selagi duduk kat luar tu, you are considered tak sampai destinasi. Dan peperangan berkenaan pembukaan Armenia, Azerbaijan. So sebab kenapa para ulama asingkan di antara orang berperang yang tak sampai-sampai kepada tempat dia tuju dengan orang yang biasa. Sebab itu kita kata jangan samakan. Sebab kita kata benda ni bila para sahabat bezakan, kita bezakanlah. Ini tak ada. Oh, tapi Nabi tidaklah ilaha syarikat. Takkan para sahabat belajar Islam pandai-pandai. Bab akidah kita pegang. Bab ibadah kita buat suka hati kita. Kan? Kulit babi sahabat Nabi tak pakai pun kita pakai. Ini consider dalam Islam ni pelik lah. Kenapa anda tak ambil para sahabat Nabi hanya berkenaan tajuk akidah? Ibadah macam mana? Para sahabat Nabi tinggal lah, tapi para sahabat Nabi tak buat, tapi tak ada dalil. La ilaha syarikalah lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek kan aja, bukan jamak. Kalau dah boleh pendek, bolehlah jamak. Kalau pendek saja tak jamak, rugilah juga. Maksudnya dikatakan musafir tadi. Okey. So kalau boleh pendek, kalau boleh jamak, belum tentu boleh pendek. Contoh macam jamak ketika hujan, tak boleh pendek kan? Jamak ketika hujan tak boleh pendek kan? Dia jamak ketika hujan. Tapi kadang kata dalam musafir tadi, kadang kata orang dikira musafir, boleh pendek kan? Confirm boleh jamak. Confirm boleh jamak. Boleh. Tentu. Okey. So, jadi secara asasnya apa yang Imam Bukhari letakkan sebagai awal bab ni tadi, para ulama lihat, diorang bukan setakat dalil kan, dalil berkenaan dengan jumlah tadi tak tahu, marhalah berapa tak tahu. Dan tengok sahabat Nabi buat apa. So para sahabat Nabi punya perbuatan dikira sebagai apa? Hujah. Bila dalil daripada Nabi SAW tidak ada penjelasan, maka sahabat Nabi kita tengok. Jangan tengok sahabat Nabi berkenaan bila benda kita suka je, benda kita seronok. Benda yang kita tak seronok, ini mana ada ni, mana ada pembatasan jarak. Kita kata ini kalau ustaz semua boleh tu kan, ustaz yang tu terpulang. Tapi saya beritahu dalam Islam benda ni ada batasan dia. Kalau tak ada batasan ni masalah, semua orang buat ikut suka hati. Semua orang keluar ada sembahyang jamak qasar kat rumah lagi. Ada baru ni, ada orang tu jamak. Sebab apa? Sebab nak mengajar pukul 3 pagi. Dia nak mengajar 3 pagi, 4 pagi ni tu dia jamak solat maghrib dan isyak. Dia kan maghrib isyak masuk pukul 7. Okey. Dia solat maghrib dan isyak, kemudian dia having light dinner, makan dinner sikit, tidur. Pukul 3 bangun, solat witir, kemudian pergi mengajar. Soalan sekarang, witir tu buat apa? Ni ada orang cerita, ni kita pandai bijak sangat ni. Okey. Dia jamak, bukan dia musafir pun. Kita nak mengajar orang pukul 3 pagi. Memang kat rumah dia lah dia buat. Okey. Ini kita kata bijak gila. Bijak gila. Pasal bila benda asas tadi, soalan sahabat Nabi buat, tak buat, jangan ada lah. Itu konsep dia. Asas benda tu kena tahu. Ada macam baru ni, bela anjing kan? Ada sahabat Nabi bela anjing. Umar punya anjing nama apa? Tak ada bela anjing macam tu. Kenapa nak bela anjing juga? Kan? Consider as dalam Islam tadi bukan benda yang patut simpan dalam rumah pun. Nak malaikat datang rumah kita simpan anjing dalam rumah. Oh, tak ada dekat luar rumah je, kat rumah besar. Beri alasan. Soalan sekarang ni, kalau 3 perkara je Nabi bagi, 3 perkara je lah. Stick to the dalil. Kat sini tak nak literal. Harta pun tak apa. Kalau kita jaga harta pun tak apa. Maksudnya kalau rumah kita sendiri. Nabi suruh Abu Hurairah jaga taman sedekah, tak buat anjing pun. Katakan tak baca kot. Baca kan? Okay. Bila Nabi suruh jaga taman sedekah, Nabi suruh Abu Hurairah jaga. Nabi tak suruh anjing jaga. Dan Nabi tak suruh Abu Hurairah bawa anjing jaga. Sempadan Islam dan para sahabat jaga sempadan. Tak ada seorang pun bawa anjing bela untuk jaga sempadan. Nampak tak? Idea tadi kena faham lah. Kalau itu kegunaan dia, bila Nabi sebut 3 kegunaan saja. Stick to the point lah. Janganlah main lari-lari. Jadi kita kata benda macam ni kan, secara asas dalam Islam ni, kadang pendalilan tu. Kita kata yang kadang-kadang apa macam disebut oleh Ibn Taymiyah tadi,
Dia kata benda ni asalnya singkal dia. Baiknya apa salahnya, tak apa. Kemudian apa? Bila dah mengikut, yang last sekali farsah. Farsah tu kita masuk farsah tadi. Tajuk tu, kan? Satu farsah 3 batu. Marhalah tu pun, marhalah tu saya kata kebiasaannya dalam sehari semalam perjalanan, orang yang bermusafir tu dia akan bergerak sampai tengah hari, dia berhenti, rehat kejap. Kemudian dia bergerak 2 kali berhenti. Ya, satu perjalanan, 2 perjalanan. Itu sebab kenapa para ulama kata lepas tu, yang kata benda tu tak tahu dapat jangkaan sebab apakah unta tu tua atau muda. Apakah dia bermusafir dengan unta atau kuda. Kemudian beban banyak ke tidak. Kemudian cuaca macam mana, malam ke siang. Pasal unta berjalan malam dan siang tak sama. Sehingga sebab itu kita marhalah tak disepakati. Dengan sebab itu tidak digunakan sebagai kiasan yang betul. Tapi sahabat Nabi tadi tunjukkan ada jarak, ambil lah diorang. Ni kan pandai-pandai kata tak ada pula. Macam hatta Nabi sendiri tidak jamak dan qasar, melainkan lepas keluar bandar, keluar daripada kawasan perkampungan tempat tinggal, keluar baru Nabi buat. Datang kita, tak apa, dalam rumah boleh. Bolehnya sebelum bertolak, kan? Kalau hotel tu, iyalah tempat yang bukan rumah kita. Kita start nak keluar tu, jalan yang kita dah betul. Ini rumah kita. Kalau kata sebelum masuk ke Korea kita, tak boleh, dalam tu tak buat. Nabi tak buat kat situ. Nabi tak buat dalam berkenaan. Tapi Nabi pernah jamak dan qasar. Nabi pernah jamak Maghrib dengan Isyak, Zuhur dengan Asar. Tidak kerana musafir, tidak kerana ketakutan, tidak kerana hujan. Habis tu buatlah tiap-tiap hari. Buat tiap-tiap hari. Sesat pula. Faham tak? Ustaz, misalnya orang tu kerja, katalah dia kerja dekat sini, Mulai. Tapi dia ada tempat tinggal, tapi dia pergi pagi, dia balik malam. Tak kira. Dia mukim lah. Tapi dia macam susah nak semayang, Ustaz. Apa susah? Soalan ingat kenapa susah? Kena tahu kenapa. Dia asal soalan susah tu apa sal? Bukan susah nak buat, Ustaz. Tempat tu, ni. Jumhur para ulama, hatta ulama di Saudi Arabia yang orang kata Wahabi kan, ulama Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, Saleh Fauzan, orang tu kerja pelantar minyak. Dia tanya soalan berapa lama tinggal situ. Dia kata kalau lebih 3 hari berada di situ, sampai hari musafir tak kira, 1, 2, 3 tinggal, lepas tu hari keempat masih tak balik lagi, lepas tu dikira sebagai kena semayang penuh. Tak boleh jamak. Hatta di atas pelantar minyak, yang boleh masa boleh roboh, ribut boleh datang kita, boleh jamak qasar sepanjang waktu. Mana boleh? Idea mana kita ambil? So kita ada tempat, semua sekali ada provided di situ. Sebab apa orang tak keluar fatwa macam tu. Yang kita di Malaysia ni kadang-kadang ambil fatwa tanpa lihat kepada masalah sandaran tadi. Kita ingat ustaz dia kata boleh, ustaz ni kata boleh, Syekh Albani kata boleh, terus macam tu. Mana boleh macam tu? Masalah kepayahan tadi, kadar apa kepayahan dia? Dia, ini kawan saya lah, dia tanya pasal dia kerja production, kerja filem. Jadi kadang-kadang tempat yang dia pergi tu dalam hutan, Tak ada tanah. Kalau tak ada tanah, kalau ada tanah boleh semayang lah, apa masalah dia? Tak ada tanah, kalau tak ada tanah kita pening kepala sikit. Kan? Bukan, tak ada tanah, tak ada masjid, apa masalah dia? Tak ada tanah, nak semayang tak boleh. Baru kita bahas kan. Tanah ada, tak timbul tajuk. Soalan benda tu, kalau 6 bulan duduk sana kerja, 6 bulan dia dah sampai tak ada base, ada tempat tinggal, ada tempat tidur. Bukan macam dia kena duduk, dia diam je dalam air manjang. Masalah lah. Habis tu seminggu sekali dia keluar, pada tu dia pergi dekat jauh. Dia dikira sekarang ni dia ada tempat base, faham tak? Kalau macam tu, duta duduk dekat Yaman ke mana sebagainya, 2 tahun duduk sana, dia tak ada keluar. 2 bulan sekali keluar kena keluar ke kedutaan ke Riyadh, ke Jeddah, hantar beg diplomatik. So sepanjang duduk kat Yaman tu jamak qasar. Mazhab mana soalan tanya? Tapi kalau seminggu sekali dia keluar dari situ, kira 80 batu, dia balik dia boleh buat semayang kasar balik. Dia itu atas jarak perjalanan dia lah. Tapi asal pertama kak, bila orang tu macam ni, macam sahabat Nabi sendiri yang keluar, macam Nabi hantar Musa bin Umair pergi ke Madinah menjadi
guru untuk mengajar di Madinah. Soalan tanya, dia jamak qasar setiap hari ke? Lepas tu yang Nabi hantar Ali, Sa'd bin Waqqas, Muaz bin Jabal, kan? Yang Wahb bin Hannas Wahb bin Yuhannas, yang dihantar ke Al-Ansari, dihantar ke Yaman dan sebagainya. Adakah selama duduk kat sana tu diorang kan jamak qasar? Tak. Dia sampai situ, dia kena nak ajar orang, dia kena duduk situ. Tapi soalan, dia keluar tak? Keluar. Pergi kampung sini, bergerak. Dia mobile. Tapi soalan, ada base tak? Kalau tak ada base tempat tinggal, ya sentiasa bergerak, betul. Tapi kalau kata ada base tempat tinggal, orang yang pelantar minyak pun, fatwa dia keluar daripada Majma' Fiqh Islam, mana Akademi Fiqh Islam sedunia keluarkan, orang tu ada base tempat tinggal je, dan dia jadi muka orang mukim. Tanya soalan, mukim ke tidak? Bila mukim tadi, masalah keluar je sama macam time lain. Macam budak, anak kita hantar pergi belajar sekolah dekat MRSM Taiping ke, MRSM Kota Baru ke sebagainya. Habis dia pergi sana, dia ambil fatwa kita, belajar jamak qasar sepanjang waktu. Boleh? Kalau dia memang pergi kalau nak bermukim berapa tahun tu, sampai je dah tak boleh. Ya, saya dikira dua ada rumah. Itu balik pada kisah Osman bin Affan. Bila ditanya pada dia, kenapa dia tak qasar solat dia ketika di Mina, jadi khalifah kan, dia jadi imam, kenapa tak qasar? Ini takkanlah Osman pandai-pandai pula. Osman bin Affan kata, aku orang Mekah. Nabi sendiri hantar ketika mana dia nak, kan ketika Hudaibiyah, ketika nak berbincang dengan orang di Mekah. Nabi tak hantar Umar, Nabi tak hantar Abu Bakar. Nabi hantar siapa? Nabi hantar siapa? Tak ingat Osman. Ya, Nabi bai'ah dengan para sahabat, bai'atul Ridwan. Yang diorang bai'ah, kalau Nabi kata Osman mati, kita masuk perang. Kalau Osman mati, Osman dihantar kenapa? Sebab keluarga dia masih ada kat sana. Dan bahkan dia memang kahwin orang sana. Dia kata harta dia ada lagi dekat Mekah. Sebab bila dia datang ke Mekah, ke Mina, dia anggap dia masih lagi orang Mekah. Itu sembahyang penuh. Para sahabat yang lain kata Nabi sembahyang qasar dua-dua, Abu Bakar sembahyang qasar dua-dua, Umar sembahyang qasar dua-dua, Osman tidak. Orang tak persoalkan. Memang ada orang tak puas hati, kata kenapa tak sembahyang penuh, tak sembahyang dua-dua. Tapi Osman bagi jawapan. Dia kata pasal aku ni orang sini. Soalan, takkanlah Osman mandai-mandai kot? Ke kalau kita ada idea Osman mandai-mandai, dan habislah, buang semua para sahabat. Bila kita kata rasa seronok dengan mazhab guru kita, kita ambil. Bila tak kena dengan mazhab guru kita, kita kata Osman mentakwilkan ayat. Begitu? Tak boleh. Dah tinggal habis, tak ada dah. Umar tak ada dah, semua tak ada. Sebab Nabi tak hantar Abu Bakar atau Umar pergi berbincang dengan orang Mekah. Hantar Osman. Sedangkan Osman ni lembut. Kenapa Osman dihantar? Sebab dia adalah orang yang ada keluarga lagi di sana. Balik kampung, kampung siapa? Soalan. Kampung siapa? Kan tanya juga. Ada harta lagi kat situ tak? Harta mak bapak bukan harta anda. Kalau bukan harta anda. Kalau anda dah memang pindah betul, habis, tak ada tinggal, tak ada macam ini rumah saya, ada tepi rumah abah, rumah kita. Rumah kecil, rumah kita. Bukan rumah besar ustaz, rumah kecil je. Rumah awak tak? Soalan. Rumah saya. Rumah awak lah. Bila kita ada dua macam tu, anak kita pergi solat asrama. Ini tajuk fake dah ni. Pasal kes dia, pasal orang kita seronok. Kalau pergi jalan-jalan, tak pernah fikir jaga bab ni. Kan? Ini pergi jalan Jakarta lah, pergi jalan London dan sebagainya, semua nak jamak qasar. Suka hati dia je. Kan? Duduk lepak kat hotel yang sama tu berapa lama? 5 hari. The same hotel. Keluar tak? Tak keluar, lepak situ je. Tak boleh. 5 hari. Itu saya sebut 5 hari. Saya sebut 5 hari sebab apa? Nak bagi tahu orang tadi dia stay on the same spot. Kalau dia pindah-pindah tu, Imam Syafi'i jawab, bila mana kes Rasulullah SAW jamak qasar sepanjang baginda berada di Mekah. Baginda sampai ke Mekah 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah. 4. Okey, hari musafir tak kira. 5, 6, 7. Kemudian hari ke-8 Nabi bergerak. 3 hari tau Nabi dah bergerak. Kemudian 8, 9. Bergerak lagi. Itu sebab Nabi dua sepanjang waktu. Sebab Nabi tak base satu tempat. Ketika menunaikan haji, Nabi tak duduk satu tempat.
Tak ada tempat saja Nabi mukim sepanjang apa, tak ada. Nabi bergerak Muzdalifah, balik ke Mina. 19 hari itu dalam peperangan Tabuk. Orang menanti, tunggu musuh tak datang. Itu cerita dia. Tunggu musuh tak datang. Tunggu sampai destinasi sampai. You arrive at the destination. Tapi musuh tak sampai. Tunggu tak datang. So jadi dia orang balik macam tu saja. Itu asas dia. Ya saya. Kan yang tu 6 bulan. 6 bulan tu kisah bukan Anas bin Malik, Ibnu Umar. Ketika penaklukan Armenia Azerbaijan. Tapi ini Armenia Azerbaijan je bandar. Itu destinasi orang. Kota, dia tak boleh masuk. Maknanya dibezakan berkenaan orang perang. Kadang-kadang masyarakat kita kata bila kita yang seronok ringan tu kita cari. Sebab dalam Islam ni kena jaga-jaga. Dipanggil tatabbu'ur rukhas. Mencari-cari kelonggaran. Mana kita cari mana longgar, kita ambil. Tak senonoh lah nama dia. Sebab kena bagi kita sandaran kita ada sahabat Nabi tak kat situ. Amalan tadi itu betul. Pasal kita ni berjaya dengan dua benda. Ittiba'un Nabi, ittiba'us sahabat. Sebab ittiba' Nabi datang sebut dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. Dah hafal lah berkali-kali. Kan, dia pengasih orang Melayu kita buat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu semua cinta kepada Allah, ikutlah aku, ikutlah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Taala Maha Pengampun dan Penyayang. Dan para sahabat Nabi SAW dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah nyatakan was-sabiqunal awwalun, orang yang mula, yang awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kan muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni sahabat berkenaan dan orang yang ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Ikut Nabi dapat cinta Allah Taala, ikut para sahabat dapat redha Allah Taala. Jadi itu dah guidance dia. Ikut tang apa? Oh, tang akidah saja. Tak, ibadah sekali, akhlak sekali. Ini bantai yang kita seronok je. Tahu? Apa kita seronok? Oh, alhamdulillah sejak bulan sunnah ni ringan sungguh ibadat air. Itu nama dia tak senonoh. Faham tak? Ustaz cakap boleh macam dia kata. Itu saya kata tadi sekarang ni. The best part is actually sahabat Nabi ada tak terlibat dalam tanya tersebut. Macam dia kata Ustaz, kalau macam anak kita kahwin ni, kata kan, kita boleh buat. Atas base apa? Nabi tangguhkan sembahyang sunat dia. Sembahyang wajib je Nabi tinggalkan. Tangguhkan kerana apa? Kerana ni dia kalau life and death dia. Doktor nak bedah orang 13 jam masuk, solat lepas selesai. Takkan kita jaga tetamu daripada sebelum Zuhur, Maghrib kan baru Zuhur, Asar, Maghrib. Buat terus sebenarnya tu. Kenapa sembahyang tiga-tiga ni? Nabi SAW ketika gali parit dahulu, baginda SAW, logik lah sikit kan, kita boleh ada orang ganti kita kejap. Ganti kejap pergi lari lah, pergi sembahyang. Kan, bukan jauh sangat pun. Ini asas pertama, jangan samakan kedudukan benda life or death punya situation dengan salam orang. Nak salam orang ni, jangan samakan keadaan. Ini nama dia cari benda seronok dia panggil. Tak boleh macam tu. Biar kena padan dengan apa bendanya. Apa benda tajuk dia. Sekarang kata padan dengan life and death, iyalah. Contoh macam, ataupun tak ada tempat nak berhenti. Contoh kita keluar, jam kereta kita, jam masuk bandar, jam sepanjang perjalanan tak boleh turun. Turun je habislah masalah kita. Tak boleh masuk dalam jalan raya. Sangkut masalah. Dan pergilah gerak terus. Jangan berhenti. Tak payah berhenti sembahyang. Sampai destinasi baru sembahyang. Tak ada masalah. Until you arrive destination. Kan jam. Sampai rumah Isyak, dan sembahyanglah Asar, Maghrib, Isyak. Tak ada masalah. Berdasar pada kita ada turun kan, langgar dia orang. Try lah berhenti tengok. Ada kawan saya dia masuk apa, ada jiran saya, dia bawa kereta, dia pergi masuk dalam emergency, kena horn dengan motor, tang motor horn. Weh bodoh benda kan, motor kan, orang motor kan kira sangat. Sini nampak tak? So konsep dia kena faham di mana, apa dia. Itu konsep tu tak ada masalah. Memang kita kata buatlah. Tapi hari kahwin kan, hari kahwin kan, bukan benda berkenaan, bukan life or death. Kalau kita tak sambut pun ada abang kita tolong sambutkan. Tak ada kita pun adik kita sambutkan. Tak
ada kita, suami kita sambutkan. Tak ada kita, isteri kita sambutkan. Apa salah dia? Just to greet the apa kata ni. Orang nak tengok pengantin, orang tengok kita pun. Kalau pengantin hilang kejap pun tak ada salah. Macam, apa ada pengantin ke? Ada pengantin ke? Ini orang pengantin ke bukan? Kan? Pengantin makan beradab bukan 5 jam. Sekejap je. Kan, itu before asar dah settle dah. Boleh masuk rumah salin baju dah. Keluar-keluar tersengih. Kan? Apa masalah dia? Dari konsep kita kata macam tajuk tadi menyamakan keadaan tadi ada masalah. Itu panggil takabur rukhas dia panggil. Perbuatan mencari-cari kelonggaran. Dalam Islam benda ni kena jaga. Pasal base dia tadi tajuk tadi asas dia, adakah sahabat Nabi terlibat? Kalau sahabat Nabi terlibat kita buat. Pasal diorang ni adalah tu kita kata Islam ni macam Ibnu Qayyim kata, Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Bukan Quran sunnah je. Quran sunnah kefahaman Ustaz Adli gagal. Quran sunnah faham Ustaz Adli. Quran sunnah faham Ustaz Kariman. Quran sunnah faham Ustaz Rasudari. Quran sunnah faham Ustaz mana-mana sekalipun gagal. Quran sunnah kefahaman para sahabat. Ini kena cek balik. Sebab ini banyak orang langgar. Benda sahabat Nabi tak buat dan sebagainya. Contoh macam kita bincang, dulu kan kita sebut berkenaan dengan air mustakmal. Kita katakan air mustakmal tak ada. Tak baik lafaz tak ada. Tadi maksud dia apa? Bukan dia tadah, ambil sekali lagi. Based on kita kata tajuk tidak ada. Kalau kita percikkan air kita jatuh dalam baldi, tak menjadi masalah. Nabi mandi, Aisyah mandi, percik-percik air, tak ada kisah pun. Maimunah mandi, bekas air tertinggal tu Nabi ambil uduk pula, tak ada masalah pun. Satu ciduk tangan kan. Tapi dalam masa yang sama, Nabi, sahabat Nabi tak pernah pun kumpul air uduk subuh untuk pakai zuhur kejap lagi. Tak ada zuhur, pakai untuk asar. Tak pernah buat. If somebody do that, dia mukhalafat sunnah. Nabi sentiasa ambil air yang baru, tak pernah ambil air yang tak ada, bukan? Macam dia Lepas tu muka, lepas tu tangan, tadah balik. Tak pernah dibuat. No such thing. Cedok bawa keluar, cedok bawa keluar. Tak pernah Nabi saja tadah. Kecuali untuk kalau dia kata sahabat sakit, ataupun untuk orang yang kena ain. Orang yang kena ain, mana kita suruh orang yang yang ain dia ambil wuduk, kita tadah. Kemudian kita ambil air itu, kita siram. Suruh tu duduk, siram. Itu Nabi ajar. Siram kat atas badan dia. Faham tak? So ini konsep, kadang-kadang lafaz just saying that air mustakmal tidak ada, in the sense of kenapa empat mazhab kata tak ada, kita kata tak ada. Kita kata tak ada sebab syekh kita kata tak ada. Tak ada hadis sahih kata tak ada, kata ada benda tak ada. Soalan sekarang, tadah air sengaja ada tak? Dibuat oleh Nabi atau para sahabat? Tak ada. Anda kena faham lah mana satu. Faham tak? Jelas? Kalau kita pergi melancong, kita dah tahu kita duduk sana lebih pada 3 hari. Macam soalan biasa je kita dengar. Biasa lah kan. Dulu saya ingat dah faham dah, sekarang dah confuse balik. Sebab apa confuse? Sebab kasar. Jadi dewan dah tak boleh jamak kasar. Kan saya kata hari pertama sampai adalah hari musafir kita. Hari kita balik, hari musafir kita. Hari stay ni, Yang tak boleh. hari stay ni lah. Hari stay ni lah kita kata. Kalau hari stay tu yang kita kata, yang dikira kalau 3 hari. Kalau ikut dia dalam mazhab Syafi'i 3 hari. Kalau dia kata ikut daripada mazhab apa yang Ahmad lain 4 hari. 4 hari. Tambah 1 hari lagi. Mana hari ni, kalau ini tempoh dia, maka hari ni kita kena ni. Kalau dia kata hari tengah-tengah ni 3 hari ke atas kita kena kena punishment penuh. Kena penuh from day one lah. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang lagi. Kan hari musafir yang kira, hari balik yang kira, hari stay. Berapa hari stay? Mana? Kalau more than 3 days, the second sampai 4th day kena penuh. Ya. 5th day Tak, dia kata first 3 day kasar, jamak kasar. 3 hari tu masih lagi kak. Dia kan kata 4 hari. 4 hari. Mana 4 hari? Hari keempat kalau dia kata tinggal 4 hari ke atas. Dan kenalah dia. Oh, hari keempat baru Ya. biasa. Biasa. 3 days stay. Ya. Ya. Faham? Ya saya. Tapi kalau dia kata balik kampung hari raya tak keluar dah. Lepak kat kampung lah, makan ketupat, makan rendang,
Mana tu? Kampung lain sebelah, sebelah jalan kaki sebelah rumah je. Kalau lain keluar bandar lain. Dan sebagainya, iyalah. Jelas. Okey, kita berhenti kat sini dahulu. Jadi insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan isi kandungan usul pertama nanti berkenaan dengan menolak nas-nas yang sabit yang menyalahi kehendak mereka serta berani menentangnya. Ini adalah antara usul pertama bagi pelaku-pelaku bid'ah. Kau dah habis nak tanya soalan lagi? Tanya. Ahli sunnah sejak zaman para sahabat lagi, zaman para tabi'in, yes. Terms ahli sunnah. Jamaah tu pada zaman pada penyatuan yang dibuat oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini semua bawah 100 hijrah. Bawah 100 hijrah. Mana ahli sunnah ni ini bawah 100 hijrah. Dan apa bahkan di antara yang sebut ni adalah Muhammad Ibn Sirin. Tengok dalam buku kita yang pertama tu, Muhammad Ibn Sirin. Dia sebut, dia kata apa? Dahulunya kami mendengar dari mereka menerima daripada semua orang. Apabila berlaku saja fitnah, lalu tak diterima, dilihat pada orang-orang berkenaan, dikatakan mereka beritahu kami siapa perawi kamu. Dilihat pada ahli sunnah, diambil hadis dia. Dilihat pada ahli bid'ah, ditinggalkan. Dan itu antara lafaz yang datang daripada apa? Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin adalah tabi'in, orang yang hidup dengan para sahabat. Ya. Jamaah tu berlaku zaman Hasan bin Ali. Bila Hasan bin Ali bin Abi Talib, ini baru dalam 30 hijrah 30 hijrah 30 hijrah 30 tahun lepas Rasulullah. Nabi kata takun khilafatu ba'di salasuna ama, akan berlaku khilafah lepasku 30 tahun. So bila sebut 30 tahun tu 6 bulan dia pegang, lepaskan jawatan dan penyatuan umat berlaku balik. Hari itu kan ketika bapa dia Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah, diorang ada satu kumpulan besar yang berasingan. So bila Hasan bin Ali lepaskan jawatan lepas bapa dia mati, umat Islam disatukan semula. Ya. Ya. Okey. Ya kak, apa? Ada kata-kata tahu kan tu kali 3 batu. Masak kali 3 batu. Bau 42. Ini 48 batu tu kita boleh buat sembahyang. Lepas 48. Bukan masa 10. Benda? Saya bagi dalil ni kak. Saya baca hadis Bukhari kak. Imam Bukhari riwayatkan. Jadi lepas 48 batu ni kita boleh buat sembahyang. Dekatlah Seremban nampak 40 batu. Ha? Dari sini sampai Seremban 40 batu kan? Tak tahu? Akan kira. So lepas Sini Seremban berapa kilometer? Ha? Sini Seremban berapa kilometer? Tak tahu. Apa macam mana akak tahu 40 batu? Setahu saya dah 40 batu. Mana akak tahu soalannya? Buka Google Maps sekarang. Buat dari sini pergi Seremban. Tengok apa jadi. Okey. Jangan kira lah. Maksudnya kalau akak tahu betul jarak dia, tak apa. Kalau dia kata pergi Kuala Selangor pun 70 lebih. Takkan Seremban baru 80. Masih lagi jauh kak. Cek balik. Saya tak faham yang pasal unta tu tua, muda dan berat tu. Kes dia pasal ketika Nabi sebut tempoh. Bila sebut tempoh sehari semalam, kenderaan tu main peranan untuk jarak. Kalau kenderaan tu tua, mungkin jarak dia sikit. Faham tak? Ha? Kalau lambat lah kalau tua. Kalau dia kata kenderaan tu muda, mestilah kenderaan dia lagi laju dan jarak lagi jauh. Sebab kenapa tak disepakati? Terutama Nabi dahulu disebut musafir itu dengan masa, bukan dengan jarak. Faham? Sekarang ni dah ada sahabat Nabi punya perbuatan, ikutlah sahabat Nabi punya perbuatan. Bila sahabat Nabi, kita kata sahabat Nabi tadi kan, faham tak Islam ini adalah Quran, Sunnah dan juga tengoklah situ. Janganlah kata, kalau ini kan saya kata Adli kata, ini saya kata Imam Bukhari kata, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Faham tak? Hanya nak lawan juga, lawan lah, tak ada masalah. Okey. Baik, kuliah bulanan khas Ustaz Ahmad Hashimi, Enjoy Your Life, 22 bulan 3 2014, 11.30 pagi. Kemudian Mufti Meng Talk Status of Companions,
Status of the companions and their sacrifice. Ada the. Status of the companions, para sahabat the lah. Okey, masih wilayah 3 petang 22 hari bulan 3 2014. Okey, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.